Rotan dua-dua orang ni. Aku rotan Dia juga lama dua-dua. tak dengar dia miau, cikgu. Tak lama tak dengar dia miau. Lucu jawatan cikgu. Okey. 30 minit rugi. Okey. Tak apa. Sekurang-kurangnya kamu dah masuk dan kamu dapat. Itu yang terbaik yang kita mahu. Okey. Jaringan jalan raya, macam cikgu cakap tadi, jaringan jalan raya memang terbaik. Tetapi kualiti jalan raya, Masya Allah. Kadang-kadang tengah bawa, tiba-tiba masuk lubang. Gergang. Kan? Bapak kamu bawa kereta. Tahu-tahu lubang sana. Tahu-tahu Kadang-kadang kereta pun boleh fly. iya kan. Kemudian entah macam mana tiba-tiba kan kereta pun boleh fly. Sebab apa? Tahu-tahu rupanya ingatkan jalan terus. Rupanya dah simpang. Terbanglah. Itu yang terbang. Jadi dan kita ada kereta yang paling hebat di Malaysia. Iaitu kereta apa? Myvi. Kita tak perlu hover apa semua. Kita perlu Myvi. Sebab Myvi can do anything. Okay? Boleh fly. Kan? Kemudian boleh lompat. Lompat parit. Kemudian boleh apa lagi? Semua dia boleh lah, Myvi. Semua dia boleh. Itu di Malaysia. Only in Malaysia. Okay. Only in Malaysia. Baik. Yeah. Alright. So, kemudian kita lihat dari sudut infrastruktur pula. Kita punya kemajuan telekomunikasi negara juga telah membantu kepesatan pembangunan ekonomi melalui penggunaan internet, telekonferens dan juga kemajuan ICT yang dapat mempercepatkan perhubungan antarabangsa. Paling penting, sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia ni, kita punya jaringan internet ni dah kira kita kata sebagai belum sempurna tetapi telah meningkat hari ke hari. Maknanya telah diperbaiki hari ke hari, namun begitu mereka masih lagi menambah baik lagi lah, walaupun kita tahu kalau siapa yang pakai TM, pakai TM baru-baru ni mungkin ada banyak gangguan lagi, betul tak? Kadang-kadang putus. Baru-baru ni kawan cikgu tengah mengajar tiba-tiba dia kata internet putus, padahal dia pakai TM. Pakai TM fiber lagi, putus. Tengah-tengah mengajar, kena masuk balik. Kemudian putus lagi tengah mengajar, masuk balik. So, line internet tu memang problem sikit lah. Tapi belum mencapai kesempurnaan. Okay. Jadi, kalau Alhamdulillah cikgu tak pakai TM, cikgu pakai time. So, pakai time fiber. So, Alhamdulillah memang laju lah. Alhamdulillah tidak mengganggu kelas. Alright. Kat kampung jangan cerita lah. Kat kampung jangan cerita. Jangan bagi phone kat nenek kamu atau atuk kamu. Takut nanti dia tengah tengok video YouTube, tiba-tiba kan tak bergerak. Takut nenek kamu, atuk kamu buat. Dia buat macam kat TV. Kan TV, kalau TV lama, kalau agak-agak tak keluar TV, dia ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk. Oh, okey. Baru ada gambar. Ini pun samalah. Dia bagi phone tengok YouTube. Okey. Sebenarnya bukan masalah phone tu, tapi masalah internet. So, hati-hati. Kena ajar kat atuk. Tok, jangan ketuk tu. Ini internet sebenarnya. Cikgu, atuk saya pun nak klik nombor dengan jari yang tebal dia tu pun susah. Ya. Kan, maklumlah. So, kamu kena bantu tau. Jangan biarkan atuk kamu, atau nenek kamu, nenek dengan atuk kamu pakai iPhone, takut nanti dia baca macam tu. Dia mesti baca macam tu kan? Dia tulis apa tu? Dia tulis apa tu? Tak nampak dia mesti macam tu kan? Okey. Jadi nenek kau pakai iPhone 8. Ush. Tak apa, tak kisah. Cakap dengan nenek dengan atuk. Atuk dengan nenek nak pakai iPhone ke apa pun tak kisah. Atuk dengan nenek satu je. Atuk dengan nenek tolong please jangan buat TikTok. Tu je. Kalau atuk dengan nenek buat TikTok, ngeri. Kami cucu ngeri nak tengok. So itu je mintanya, jangan. Allah apa nak jadi. Buatnya atuk kamu kan, buat TikTok. Kenapa tak tidur lagi? Berikan dua sebab. Pengsan kamu. Kalau atuk buat TikTok ni ke? Malu kau nanti. So, hati-hati ya. Kemajuan teknologi ni bahaya juga kadang-kadang. Okay. Kalau asyik dance je, astaga, itulah pasal. Kan, jangan. Jadi, minta satu je, jangan buat TikTok lah. Jangan main TikTok, please. Okay, baik.
Baik, kita teruskan. Okey. Yes, sakit pinggang nanti kalau asyik dance. Betul? Okey, jangan So kita lihat dari sudut teknologi. Okey, satu lagi faktor kemanusiaan faktor manusia, iaitu kegiatan ekonomi di Malaysia ni sebenarnya bertambah maju dengan adanya teknologi yang canggih dan moden. So teknologi yang canggih inilah telah dapat mempercepatkan kerja, meningkatkan kualiti produk, kurangkan pencemaran, jimatkan kos, meningkatkan jumlah keluaran dan juga telah meningkatkan keselamatan. Okay. Penggunaan teknologi sebagai contoh macam inilah, penggunaan robotik dalam industri automotif. Memang kalau kamu lihat kilang proton dengan kilang proton dengan kilang Pro 2, memang dia pakai robot tu untuk dia menyambungkan body-body kereta tu. Parts-parts kereta tu untuk disambungkan dia guna robotik. Memang itu memang ada, dah digunakan di Malaysia. So memang penggunaan teknologi memang telah menyebabkan kilang proton telah menerima banyak para pekerja daripada seluruh Shah Alam untuk bekerja di kilang proton. Kemudian kilang Pro 2 pun sama juga. Di kawasan gurun sana. So diorang pun telah menerima banyak pekerja. So ini telah meningkatkan kegiatan ekonomi. Okey, so Iskandar tanya, betul ke cikgu kereta mahal handmade? Yes. Kereta yang dibuat secara tangan kereta handmade tu memang mahal. Harganya berjuta. Harganya berjuta. Jadi itu memang mahal lah. Okey, itu bukan kita bukan untuk kita Kereta handmade tu biasanya untuk golongan kayangan lah. Bukan kita. Okey. Baik. So antara teknologi yang kita nak lihat di sini iaitu antaranya jentera dan juga mechanical, di mana dalam pertanian, perindustrian, perlombongan dan juga pembalakan telah menggunakan jentera dan pelbagai peralatan mechanical seperti jentera membajak dan menuai padi, pelbagai mesin di kilang untuk membuat pakaian, makanan dan perabot, jentera untuk menggerudi petroleum di tengah-tengah laut pun ada, penggunaan kren dan jentolak untuk kawasan pembalakan pun dah ada. Sebab itu kita mudah untuk melaksanakan pelbagai kegiatan ekonomi. Dari sudut ICT, ini memang sangat terkesan, terutama sekali pada zaman sekarang, di mana kalau kita lihat dari segi keuangan, kita dah ada mesin juruwang elektronik. So sekarang ni pun dah kurang lagi. Kerana apa? Penggunaan pembayaran hanya melalui kad dan imbas, scan and pay saja. Macam tu saja boleh bayar. Dah kira makin maju dah. Kalau pendidikan pun sama juga, iaitu penggunaan komputer dan internet. Kalau macam cikgu, sebenarnya bagi cikgu tau, antara komputer dengan handphone, cikgu lebih suka ada komputer daripada ada handphone. Sebab apa? Sebab lebih pentingnya komputer berbanding dengan handphone. Nampak? So, dulu cikgu pernah hidup seorang-seorang. Cikgu hanya bawa 3 barang saja. Iaitu cikgu hanya bawa laptop, kemudian bawa gitar dan juga bawa phone. Itu saja. Memulakan kehidupan. Tapi alhamdulillah makin lama semakin diberi kemudahan rezeki, alhamdulillah. So komputer penting. Pada zaman sekarang Baik. Handphone Nokia pun saya akan terima kalau dapat PC. Oh, ya ke? Yes, betul. Betul. Seterusnya kita lihat pembiakan baka. Wow, di mana kita lihat dari segi pertanian dan perhutanan, pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui tisu dan teknologi in vitro serta rawatan silviculture. Untuk apa ini semua ni cikgu? Ini untuk menggalakkan pokok-pokok itu tumbuh dengan subur dan tidak ada gangguan daripada penyakit-penyakit serangga. So itu telah memajukan pertanian, iaitu pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui tisu dan juga teknologi in vitro serta rawatan silviculture. Kemudian begitu juga dari sudut penternakan seperti penternakan kambing dan juga perikanan, banyak dilakukan permanian beradas dan suntikan hormon.
So permanent brothers ni sebenarnya untuk apa tahu? Untuk menggalakkan supaya baka-baka itu menjadi anak dan dilahirkan dan dibiakkan secara banyak. Dan suntikan hormon tu untuk menambahkan banyak sebab, iaitu antaranya untuk menambahkan, kalau lembu disuntik untuk menambahkan susu, kemudian kalau disuntik untuk mempercepatkan kita kata pembiakan, banyak. Perikanan pun macam tu juga. Korang jangan cucuk-cucuk. Zaman sekarang ni kadang-kadang ramai yang cucuk-cucuk sebab apa? Yang laki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi laki. Sudah-sudahlah tu. Okey, terimalah diri anda seadanya. Okey. Yang lelaki, berbanggalah kamu menjadi lelaki. Yang perempuan, berbanggalah kamu jadi perempuan. So yang lelaki jangan cuba-cuba nak jadi perempuan, yang perempuan jangan cuba-cuba nak jadi lelaki. Pelik. Pelik nanti. Kan. Okey. So itu pesanan ya. Baik. Kemudian teknologi polimer, iaitu dalam bidang perindustrian. Polimer ni sebenarnya berkait rapat dengan perubahan petroleum menjadi plastik dan juga getah. Barang polimer, plastik ni, semua barang-barang plastik yang kita ada adalah daripada polimer sebenarnya. Okay. Betul. Bangga dengan gender kamu. Betul. Kemudian kita ada penapaian dalam bidang perindustrian seperti industri farmaceutical, iaitu industri membekalkan perubat-ubatan dan juga makanan. Kamu tahu tak, penapaian ni sebenarnya datang daripada perkataan tapai. Siapa pernah makan tapai kat sini? Siapa pernah makan tapai? Tapai pulut ke? Tapai ubi ke? Kan? Cara tapai tu sebenarnya apa tahu? Dia letakkan yeast kat situ supaya dia menjadi masam. So, itu banyak dibuat dalam industri makanan dan juga industri perubatan. Itu dipanggil penapaian. Penapaian ya. Dia tambahkan yeast kalau tak salah cikgu. Kemudian seramik. Perindustrian, kalau kita lihat seramik banyak digunakan untuk bahan binaan, alatan tandas dan juga kraft tangan. Seramik ni sebenarnya adalah tanah liat yang dijadikan peralatan seperti batu bata, kemudian dijadikan tile, kemudian dijadikan jubin untuk lantai. Itu semua adalah bahan-bahan seramik. Pun Malaysia banyak tu. Malaysia banyak seramik tu. Kalau robotik, sama jugalah. Okay, dalam perindustrian kita telah lihat iaitu pada kilang pemasangan kereta. Kemudian gema bunyi. Teknologi gema bunyi iaitu di bidang perikanan, iaitu tujuan dia untuk mengesan ikan dalam laut. Kapal-kapal di Malaysia ni, nelayan-nelayan di Malaysia ni, kapal-kapal dia ada alat gema bunyi di mana gema tu, bunyi tu akan dipantulkan, dia akan pantulkan, kemudian kalau ada ikan kat bawah tu, dia akan bunyi itu akan memantul balik. Terkena badan ikan tu dan dia akan mantul balik. So di situ kapal itu dapat kesan, oh ada ikan kat sini. Ada sekumpulan ikan kat sini. School of fish dekat bawah tu. Jadi di situlah mereka akan mula untuk menangkap ikan. Itu dipanggil gema bunyi. Nampak tak? Macam kita kat sini, kita pakai gema juga tahu. Kita pakai gema juga kat dalam kelas kita ni. Kita pakai gema apa cikgu? Kita pakai gema hati. Nampak tak? Cikgu telah melemparkan gema hati dan cikgu telah dapat feedback, iaitu gema hati cikgu telah lemparkan dan cikgu dapat. Okey, cikgu dapat kesan bahawa ramai di antara kamu yang sebenarnya mengantuk, kan? Dan penat. Setuju? Betul? Kan? Kan? Ya, mengantuk, penat, kan? Nampak? Gema yang cikgu terima tu lemah. Baru menguap, nampak? Nampak tak? Cikgu dapat rasakan gema tu, nampak tak? We link each other lah. One day nanti, kalau kita buat dalam kelas, kita jumpa dalam kelas fizikal, mungkin kita boleh apply gema bunyi ni dan gema hati ni. Betul? Kan? Betul. Dan sebenarnya, dia bukan teknologi tau. Dia bukan teknologi sebenarnya. Dia sebenarnya adalah memang betul-betul. Okey, cikgu bagi tahu satu rahsia. Okey, cikgu nak bagi tahu satu rahsia ni. Korang perasan tak? Pernah tak korang, katakan kat sekolah, korang tengah relax-relax kan?
Tiba-tiba korang rasa macam korang dipandang. Walaupun kamu sebenarnya kat kantin, kamu rasa macam dengan kawan-kawan kiri kanan ni. Kamu rasa kamu makan macam kamu pun macam pandang kiri kanan. Kemudian bila kamu pandang belakang, kamu tengok kan, oh ada orang pandang kamu. Dia senyum, kamu pun, oh okay. Kamu tahu tak? Kamu pernah tak berlaku pada diri kamu? Kamu rasa macam ada orang tengok kamu. Kemudian bila kamu katakan, oh memang ada. Kan. Baik, kamu tahu tak kenapa? Sebab, ni nak cerita sebenarnya. Sebab setiap kali, okay, this is not theory ya. Ini memang cikgu pernah buat. Di mana? Okay, Cik Airil. Sebenarnya cikgu pernah buat, okay, ada seorang perempuan, dia duduk di bus stand. Masa tu bujang lah, cikgu di apa, hentian bas. So cikgu jauh daripada dia tau. So kemudian kan, dia tak nampak cikgu. So cikgu pandang je dia. Pandang lama-lama kan. Kemudian cikgu kata, pandanglah sini, pandanglah sini, pandanglah sini kan. Cikgu pandang je. Cikgu tak alih perhatian pun, cikgu pandang je kan. Pandanglah sini. Kemudian dia pusing-pusing, dia baca buku tau. Kemudian dia akan, nampak tak? Maknanya dia akan cari. Kenapa begitu ya? Kerana kita, bila pandangan kita tu, sebenarnya kita sedang melemparkan energi secara gelombang. Okay? Secara gelombang kepada dia, dan dia akan rasa tak selesa. Macam tak selesa, macam ada orang pandang. Nampak tak? So, itu sebenarnya. Sebab kamu boleh send gelombang itu melalui pandangan yang fokus. Tapi jangan buat jahat. Jangan buat jahat. Okay. Ini memang betul berlaku. Maknanya Kristina, kalau kamu selalu berlaku, maknanya Kristina ramailah orang pandang kamu sebenarnya. Ramailah orang yang mungkin crush kamu yang selalu pandang kamu sebenarnya. Bukan pervert. Takut cikgu. Okay. So tak apa, pandangan daripada jauh tak apa. Jangan menghampiri tu je. Mungkin kadang-kadang niat baik. Kena ingat husnuzon. Ingat husnuzon Airil, aku tahu kau memang selalu dipandang. Ya, jangan pandang benda bukan-bukan. Betul Iskandar. Ya, benda bukan-bukan ya. Betul tu Iskandar. Okey. Baik. Itu gema yang tadi cikgu cerita, iaitu gema pandangan ya. Okey. Yang ini adalah gema bunyi. Okey. Ya, jangan tengok bekal audio. Okey. So kita lihat di sini, okey, sistem kedudukan sejagat ataupun dipanggil Global Positioning System ataupun GPS. Ini memang selalu kita guna, iaitu apabila kita guna Waze, kita guna Maps, okey. Kemudian kalau kita running, kita akan pakai jam macam cikgu pakai ni. Okey, jam ni memang dia ada GPS. So kalau cikgu jogging, so dia boleh detect track cikgu punya running kan. So dia boleh track. So ini semua adalah kemajuan yang digunakan dan banyak digunakan untuk pengangkutan seperti sistem pengangkutan pintar menggunakan Maps dan juga menggunakan Waze tu. So itu GPS. Macam cikgu pakai ni jam GPS lah. Untuk untuk tracking cikgu punya jogging. Ingat walaupun kita PKP, kamu kena jaga kesihatan kamu. So kalau boleh jogging. Jogging ke, cycling ke sekitar rumah, jogging tau. Jangan berlari anak. Jangan lari dari rumah, itu je. Lari dari rumah bukan jogging. Lari anak tak apa, lari anak. Lari dari rumah tu bukan jogging jangan buat. Baik. Seterusnya, kita lihat lari dari hutang. Lari dari hutang pun bukan jogging. Lari kena kejar boleh. Kalau kamu biarkan anjing itu mengejar kamu dan kamu lari, takkan nak biar je kan? Tu. Baik. So mak kamu kejar. Lain macam mak kau ni. Kan? Lain macam mak kau mengejar kau ni. Dia memang suka main kejar-kejar. Lepas tu save. Jadi lagi balik. Kamu pula kejar mak kamu. Save jadi mak kamu kejar kamu balik. Janganlah macam tu, penat mak kamu. Okey. Baik. Pakai. Alright. So dia bawa hanger. Oh ya ke? Mak saya, ya.
Satu strategi mak kamu pastinya dia kejar kamu dengan menghantar slipper. Tahu-tahu slipper dah sampai kepala. Dish. Kan? Aduh. Yes. Kalau ambil slow motion nampak muka. Dia gitu kan. Slipper sampai kat muka. Gitu. So, okay. Mak kamu baling. Alright. So, jangan okay. Baik. Kita lihat di sini. Seismik. Seismik pula, okay, iaitu banyak digunakan dalam perlombongan untuk mengesan kawasan-kawasan di tengah-tengah laut yang ada petroleum. Itu seismik. Nanoteknologi, okay, adalah dalam perindustrian di mana pengeluaran litar elektronik. Dan nanoteknologi ini adalah teknologi yang mengecilkan sesuatu itu ke sampai ke tahap yang memang betul-betul kecil. Kamu tahu tak? Kan cikgu pernah cakap. Kamu tahu tak telefon bimbit yang pertama iaitu Atur tau. Dia punya besar satu briefcase. Briefcase tu itulah telefon Atur yang pertama di dunia. Besar briefcase So kat atas tu dia punya pemegang dan ada alat dial. Itu telefon bimbit yang pertama. So orang cakap apa? Habis yang besar tu apa cikgu? Yang besar tu bateri dia. Yang besar macam beg tu bateri dia. Bateri dia tapi kamu lihat bateri itu betul berat betul. Boleh letak atas meja. Dish. Kan? Bangga dulu. Letak atas meja. Dia tak masuk dalam poket lah. Gila apa. Dia bawa phone tu, bawa sampai ke letak atas meja. Kalau lepak kedai mamak, letak atas meja. Bush, tinggi. Uish, telefon. Dia ambil. Dial. Hello. Belagak betul. Kan dululah. Letak balik. Tu telefon bimbit. Yang besar tu apa tu, cikgu? Yang besar petak tu, itulah dia punya bateri. Sekarang, bateri sekeping je dalam ni. Tapi tahan lama. So, macam mana daripada bateri yang besar tu boleh menjadi sekeping macam ni, cikgu? Itulah dia teknologi nano. Nanoteknologi, iaitu teknologi mengecilkan litar-litar elektronik, mengecilkan litar-litar yang membawa energi ataupun bateri, so menjadi sekeping je. So, itu dipanggil nanoteknologi. Nampak tak? So itulah dia yang dikatakan sebagai teknologi yang terkini, nanoteknologi. Untunglah kamu, cikgu, tapi cikgu lagi untung rasanya sebab dapat tengok dua-dua zaman tu. Zaman di mana orang pakai telefon bimbit besar-besar, sampailah orang pakai telefon bimbit senipis-nipisnya. Jadi itulah dia. Kemudian kita lihat kimia. Dalam bidang perindustrian, banyak dalam pembuatan cat dan juga baja dan juga GIS. Teknologi terakhir iaitu sistem maklumat geografi ataupun Geography Information System, iaitu perkhidmatan untuk pemetaan kawasan. Pemetaan maksudnya untuk petakan kawasan itu, kemudian nak menganggarkan guna tanah dan juga untuk mengesan kawasan-kawasan bencana, sama ada bencana gempa bumi ataupun juga banjir ataupun dan juga sebagainya. So itu menggunakan GIS. So di Malaysia ni memang dah banyak teknologi. So memang banyak, cuma ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu dan ramai yang tak didedahkan dengan teknologi-teknologi ini. Nanti bila kamu dah masuk universiti, kamu belajar, kamu akan didedahkan dengan teknologi-teknologi inilah. Penting sebenarnya ya. Itu dari sudut, kalau kita lihat dari sudut faktor manusia. Iaitu faktor manusia ada apa? Dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi dan juga satu lagi teknologi lah, tiga lah. Teknologi. Baik. Selain daripada itu, jangan dilupakan, iaitu kena tahu faktor fizikal ini ataupun faktor manusia ni, iaitu modal. Kalau kamu ada idea, tapi kalau tak ada duit untuk memulakannya pun tak boleh. Sebab itu kalau kita lihat, modal juga kerajaan sediakan. Iaitu kemajuan ekonomi sesebuah negara bergantung pada jumlah modal sedia ada.
terdapat dua jenis modal di Malaysia ni, iaitu modal domestik dan juga pelaburan langsung asing. Untuk pengetahuan kamu, modal domestik tu maksudnya adalah modal dalam negara, iaitu modal daripada orang-orang yang kita perolehi daripada dalam negara. Pelaburan langsung asing maksudnya adalah duit yang dibawa masuk daripada luar negara oleh syarikat-syarikat luar. Itu modal. So bagi menggerakkan kegiatan ekonomi negara, so agensi yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan modal domestik. Kalau modal domestik adalah daripada MARA, Majlis Amanah Rakyat. MARA ni lah. Okay, Majlis Amanah Rakyat atau MARA. Okay, kamu boleh memohon kepada MARA untuk pinjaman bagi memulakan pelbagai jenis perniagaan. So dia membekalkan modal domestik. Kalau pelaburan langsung asing pula, okay, diperoleh melalui kemasukan pelabur asing ke Malaysia dan melaburkan modal untuk membuka kilang, perniagaan dan juga ladang. Sebagai contoh macam cikgu cakap kan, okay, kita ada kilang pemasangan kereta Honda di Batu Berendam, Melaka. Ada kilang pemasangan kereta Honda. So bila sebut Honda ni, orang perempuan sukalah. Orang perempuan sukalah sebab apa? Kalau boleh biarlah nak boyfriend yang ada kunci kereta H. Cik Honda kan. Nampak tu. Jadi Hani. oh Hani okey. Cikgu, oh Maisara. Oh bukan Oh, kamu suka apa? Proton. Proton je okeylah. Ke Myvi cukup lah. But mostly perempuan suka suka yang Honda tu ya. Okey. Myvi je boleh terbang. Okey. Kamu tahu tak? Nak yang ada kuda cikgu. Allah, nak yang ada kuda maknanya toke-toke pasar raya lah Mira. Toke pasar raya je yang ada kuda. Sebab kat luar pasar raya tu dia ada kuda yang masuk 50 sen kamu naik kuda tu. Gitu tu. So itu je lah. Toke pasar raya je lah yang ada kuda tu. Okey. Masuk 50 sen, masuk sikit dia gerak macam tu. Tu kuda tu. Kan korang semua pernah naik kan? Okey, baik. Jenuh nak gerak. Tak sampai-sampai. Okey. Baik. So kita lihat di sini ya. Kamu tahu tak Honda tu bermakna adakah Malaysia yang keluarkan duit ataupun kerajaan Malaysia yang keluarkan duit untuk buat kilang Honda di sini? Tak. Sebenarnya orang-orang Jepun daripada headquarters Honda sana, mereka lah yang bawa duit ke Malaysia dan mereka lah yang mencari tempat, kemudian mengupah orang-orang di Malaysia untuk membina kilang di Melaka tu, kemudian mengupah orang untuk membawa masuk mesin-mesin daripada luar negara sampai ke kilang itu, kemudian juga mengupah pekerja-pekerja rakyat Malaysia untuk bekerja di kilang itu. Nampak tak? So, bagaimana kilang itu wujud? Kerana ada pelaburan langsung asing. Maknanya direct investment. Direct foreign direct investment ataupun dipanggil FDI. So, orang Jepun yang bawa duit ke sini dan buka kilang Honda di sini. So, itu dipanggil pelaburan langsung asing. Nampak tak? Jadi kepada sesiapa yang berminat dengan lelaki yang ada Honda tu, kena berhati-hatilah. Kadang-kadang Honda ni pun sebenarnya, ingatkan Honda daripada Jepun, rupanya dia buat kat Malaysia je. Sama je macam Myvi, sama je macam Proton, tak ada beza pun. Kan? Baik. Dan cari sugar daddy je lah. Okey. Baik. Dan satu lagi. Faktor manusia. Faktor manusia yang menyebabkan kebanyak kegiatan ekonomi sebab pasaran. Sebab pasaran kita di Malaysia ni terbagi pada dua, iaitu sama ada pasaran tempatan ataupun juga pasaran antarabangsa. Dan kita di Malaysia ni, kuasa beli pengguna yang tinggi membolehkan produk dapat dipasarkan dengan lebih banyak. Sebab kita ni memang kuasa beli sebenarnya lah. Kita cerita sebelum COVID lah. Sebelum COVID dulu, kuasa beli kita tinggi. Tak percaya? Kamu perasan tak? Datanglah iPhone apa pun,
Memang habis kat Malaysia ni. Keluar iPhone 6 orang beli habis. Keluar iPhone 7 orang beli habis. Padahal harga 3,000 lebih. Kemudian keluar iPhone 8 dah harga 4,000 orang beli juga habis. Keluar iPhone 10 pun habis juga. Keluar iPhone 11 pun habis juga walaupun harga kat 5,000. Maknanya apa? Macam mana orang Malaysia ni boleh beli? Maknanya apa? Kuasa beli pengguna yang tinggi. Dah mahal gila kot. Kamu tahu tak? Phone iPhone tu, harga dia tu boleh beli sebiji motor tau. Motosikal. Tambah sikit dapat Y suku. Tambah sikit dapat Y suku. Punyalah mahal. Boleh beli motor. Jadi kenapa kuasa beli pengguna kita telah tinggi? Pantang nampak je nak beli. Betul. Dan kalau kita tahu bahawa lokasi pasaran tempatan meliputi banyak. Kalau tempatan ni meliputi kompleks beli belah, pasar borong, kedai runcit dan juga banyak gerai-gerai lah. Memang penuh dengan orang berniaga. Especially kompleks beli belah ni. Sebelum tu, cikgu, jom kita teka. Di manakah kompleks beli belah ini? Macam pernah tengok. Kat mana Pavilion. Itulah macam Pavi je. Pavilion Pavi kan? Dia ada ruangan ni. Yelah. Ya ke? Ya kot Pavi. Sebab dia ada ruangan besar kat sini. Kemudian dia ada. Yelah Pavi. Pavilion. Pavilion ini pavilion. Tempat apa? Kamu nak tahu tempat siapa tahu? Amira Sharafana, Fariba. Selalu lepak sini lah. Tak cari tanya dia orang. Sebab tagu tu saya ingat saya. Jujur adikku, saya seumur hidup tak pernah pergi pavilion lagi tu. Ya ke Mira? Ya ke? Serius cikgu tak tipu tu. Ya Airil. Pavilion semua barang-barang tu mahal. Hari tu saya order roti canai dekat RM20. Roti canai kat RM20? Dia Tu macam bukan roti canai lah. Cikgu tengah proses. Dia letak bahan apa sampai RM20? Itulah pasal. Tak, sebenarnya kau beli roti canai RM20 sekeping tu, rasanya kau beli dengan mamak tu sekali kot. Kau beli dengan mamak-mamak tu sekali kot. Saya pergi kedai kopi biasa. Saya tengok macam dia punya gambar macam roti canai. Saya beli, saya tengok RM20 tu. Tak sedap mana pun. Cikgu pernah alami macam tu tau. Pernah alami macam tu. So tengah makan kan. Lepas tu kat restoran lah yang konon lah kan. Macam tu lah kan. Sekali bila tengok makan roti canai dengan kopi apa semua kan. Tu kan RM18 tau. Lepas tu cikgu pandang ni. Cikgu siap cakap apa tau? RM18 Itu siap pinggan ke? Siap pinggan dengan cawan ke? Maknanya lepas makan boleh bawa balik lah cawan dengan pinggan kan. RM18 kot. Kan? Terus kerja tu. Tak bang. Tak. Bukan bang. Roti dengan kopi je. Cawan dengan pinggan kat Mak sini bang. saya kan cikgu. Ya. So, okay. Jadi kamu telah ketahui bahawa apa tahu? Kalau nak bawa pergi makan-makan, jangan ajak cikgu. Jangan ajak cikgu lah. Jangan ajak cikgu. Nanti korang segan nanti. Sebab cikgu memang macam tu. Cikgu memang macam tu. Kalau kena even bawa McDonald's sekalipun, kalau harga RM12.50, RM12.50 kemudian bila dia punch kan, saya nak set RM12.50 tu ya, yang itu. Okey. Kemudian dia punch kan, kemudian dia kata, berapa banyak? Total sebanyak adalah RM12.80. Kenapa ada 80 sen? Tadi kat situ tulis RM12.50. Tak, 30 sen tu cukai encik. Cikgu boleh cakap apa tau? Saya tak order cukai. Siapa suruh? Saya tak order cukai. Saya nak makanan. Saya tak makan cukai. Main sini, RM12.50 kan? Encik, jangan encik. Cik, tolong cik. Saya dah punch ni. Cik, tolong cik. Apa pula? Salah awak. Awak yang punch cukai. Awak yang punch cukai kan? Saya tak order pun. Siapa suruh order? Dia mesti jadi dia mesti, bang, tolonglah bang, tolonglah. Okey. Cikgu memang macam tu. Memang suka mengacau lah. Suka mengacau. Itu okey lagi.
Kalau kawan cikgu kat tol, dulu tol kan ada orang yang terima duit kan, terima duit untuk terima tiket kemudian bayar duit kan. Lagi teruk. Dia sampai dia bawa kereta, kemudian dia bagi tiket. Kemudian, semuanya RM18 je. Lepas tu dia bagi duit, dia cakap apa? Dia cakap apa tau? Ingatlah, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kau rasa? Kau rasa? Okay. Kau rasa tak pasal-pasal je apa orang apa budak-budak perempuan yang jaga tol bus kan jadi pening tau. Oh ya ke? Itu ulat tiket di stadium memanglah 4K kan. Jadi nampak tak, maknanya Malaysia ni sebenarnya orang Malaysia ni memang kuasa beli dia tinggi dan juga kita meliputi. Kita pasaran kita banyak pula tu. Tak percaya tengok mak-mak kita. Kalau dekat Shopee, dekat Lazada, bila order barang, kadang-kadang barang tu tak sampai-sampai. Rupanya order daripada China kau. Mak kita order main antarabangsa. International. Order barang daripada China. 14 hari baru sampai. Hebat. Ya, betul. Shipping lagi mahal daripada barang tu. Jadi sekarang ni mak kamu order daripada rumah je. Order daripada mak. Kedai mana? Tak, China. Ya, betul lah kan. Tu paling stress, betul. Maknanya apa? Sikit-sikit kamu yang kena ambil barang kan. Sikit-sikit Faribah ambil barang. Airil ambil barang. Barang dah sampai. Dia ambil. Korang juga kena ambil. Betul tak? Betul kan? Padahal barang tu bukan korang punya. Barang ambil. Alah, ni barang ayah. Betul ambil ni. Alah, ni barang mama. Barang saya. Sampai satu tahap kan cikgu kan. Pergi buka pintu pun tak tunjuk muka dah. Itulah pasal. Hulurkan tangan je. Hulurkan tangan je. Banyak kali barang mak. Betul. Banyak kali barang mak. Memang mak-mak lah yang shopping. Ayah-ayah tak shopping. Mak-mak ni memang shopping. Mentang-mentang lah semua macam tu je. Kan? Main order tekan-tekan je gitu. Abang JNT dah sampai kenal dah. Abang JNT. Aduh, yai. Oh ya ke? Ayah yang kuat order kan. Abang JNT tu pun dangam dangam dah Abang JNT semua. Okey. Aduh, yai. So itulah yang berlaku Maknanya cerita-cerita maknanya semuanya berkait dengan hidup kita kan. Pasarannya lah apa semua, ya Allah, serupa macam hidup kita semua. Kena pula pandemik ni, asyik order online aja, barang sampai kita ambil. Kalau barang kita tak apa, barang orang, barang mak, barang ayah, kita tukar ambil je lah. Kan, kesian kat kita. Okey. Baik. So alright.